Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas haluan yang dan pengusi Badan Pengusi. Seterusnya rakan saya Cik Salim, seterusnya tuan-tuan imam, para pimpinan Masjid Timah, tuan-tuan guru, para ustaz-ustazah, cikgu-cikgu, tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat rahmatullah. Saya ni kali kedua lah main ceramah ni. Dulu kata silap saya main ceramah sendiri kat sini ya. Tak buah mimbar lah. Satu program bersama dengan anak-anak Korea Masjid Timah. Satu ketika dulu lah. Ala kulli hal, sekali lagi kita bertemu jodoh pada malam ini. Maka mudah-mudahan jodoh kita berkekalan. Tuan-tuan puan, salah satu kelompok manusia yang di padang mahsyar nanti akan mendapat naungan arasy Allah ialah mereka-mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Maknanya rasa kecintaan, kesukaan dia kepada saudaranya itu adalah ikhlas kerana Allah, bukan kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita, saya bersama dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini merupakan pertemuan kerana Allah Azza wa Jalla, akan digolongkan kita semua bersama dengan kelompok manusia-manusia yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, insya-Allah. Jadi saya mengajak terlebih dahulu diri saya yang kerdil ini untuk sama-sama kita duduk dalam majlis dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Dan minta semua yang hadir kita ikhlaskan kehadiran, sila tafakur sebentar. Kod tadi main pasal apa? Pasal ikut kawan, kita pukul 3. Kod main tadi pasal apa? Pasal dah biasa rutin duduk main selalu dah. Main sembahyang fardhu maghrib. Dan ni dah tak ada apa-apa duduk lah. Tolong betulkan lagi. Bukan saja-saja duduk dah. Kita duduk kerana Allah. Ada pasal duduk kerana Allah. Dan datang hadirnya kita bukan kerana nak isi waktu lapang. Dah aku tak ada kerja apa, main dia. Kawan-kawan main, aku main saja. Aku tak main, dia kata apa pula. Ada. Kita berhenti dari terlebih dahulu. Aku takut tersilap tak manakah. Kita main duduk saja. Dalam duduk dalam rumah Allah, tak ada i'tikaf 1 jam sampai masuk waktu Isya. Ala kulli hal, mari kita perbetulkan terlebih dahulu niat kehadiran kita adalah kerana Allah, dan niat i'tikaf dalam masjid kerana Allah. Dan tuan-tuan perempuan, tambah sikit lagi, kita kena sematkan dalam hati sanubari kita apa yang kita dapat dalam sepanjang majlis kita ini, kita nak amalkan. Ilmu dituntut adalah untuk diamal, bukan untuk dijadikan koleksi untuk kita simpan dalam kitab, dalam buku, kita simpan banyak-banyak di rumah dalam almari. Ilmu dicari adalah untuk kita tunaikan hak-hak dia. Jadi kita bertanggungjawab untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Maka kita, inilah tugas kita, dan datangnya kita pada malam ini semata-mata mempunyai tugas tersebut, insya-Allah. Jadi mari kita betulkan dunia kehadiran kerana Allah. Kita mulakan dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh kita baca sama-sama doa pendinding 3 kali. Doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh kita baca 3 kali waktu petang ataupun lepas maghrib. Lepas tu pagi esok, lepas semua baca pula 3 kali. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat rahimahullah. Saya nak beritahu saya bukan alim ulama lah. Nak memberikan ilmu yang banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya sekadar seorang rakan anda semua yang datang sekadar nak berkongsi pengalaman dan berkongsi ilmu sekadar yang ada pada saya. Nah, pokok tengok ni, saya jangan jumpa apa soban kata ni alim ulama mana dah. Saya biasa-biasa saja macam tuan-tuan dan puan-puan juga. Nah, saya kena beritahu. Nah, sebab apa? Sebab Nabi SAW dah pesan kepada kita. Dia kata akhir zaman akan ramai penceramah sikit orang alim. Penceramah ramai, hebat, piau-piaunya, tapi orang alim tak ramai. Maknanya penceramah tu dia cakaplah, dia sampaikan, isi dia tu belum tentu boleh membantu orang ramai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam keadaan situasi semasa sekarang, dikhawatiri dengan munculnya pelbagai penceramah-penceramah yang hebat. Bukan kita nak menidakkan ilmu mereka, tidak lah. Saya harap ini sebagai peringatan untuk saya di sini dan juga sebagai makluman kepada kita semua. Nabi dah beritahu dah 1400 tahun dulu, umat akhir zaman akan ramai penceramah tetapi tidak ramai yang alim. Boleh ceramah, boleh bercakap depan, ramai. Pandai attract orang, ramai. Nah, tetapi ilmu mutiara ilmu yang boleh menjadi pedoman dan panduan kepada umat Islam untuk kembali kepada Allah, mutiara ilmu yang boleh menyebabkan orang mendapat hidayah, kembali taubat kepada Allah, tak ramai yang boleh bercakap. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya apapun saya bawa kitab ni lah. Saya bukan orang alim, saya guna kitab orang alim. Nah, jadi kitab ni, ingat tuan-tuan pun biasa baca, atau mungkin di masjid ni ada baca 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Ada? Tak ada lagi lah. Disusun oleh Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi, Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam Al-Nadwi Al-Banjari Al-Maliki, rahimahullah ta'ala. Beliau adalah guru saya. Saya belajar dengan dia lah. Nah, jadi saya mengajar. Waktu saya balik belajar dulu, saya tak berani nak mengajar. Tapi bila jumpa dengan dia, dia kata Muhsin yang telah kena mengajar. Atas pegang dia kata tu, saya mengajar. Sodong bila kalau ikut ilmu saya mengaji takbih tuan-tuan, jadi saya malu lah. Saya tak berani nak buka kitab. Tapi bila dia kata anta kena mengajar tak, ada macam mana pun,
Saya mengajar, dia mula mengajar sikit-sikit, meniaga banyak. Dulu kita target nak jadi businessman. Saya nak buka kedai tayar. Buka kedai tayar pasal apa? Pasal waktu saya balik tahun 90-an dulu, kedai tayar orang Islam tak ada. Saya minat kereta. Minat bisnes. Saya nak tengok apa perniagaan yang orang Islam tak buat, saya nak buat. Tengok kedai tayar tak ada. Saya pun dah kedai tayar berkaitan dengan kenderaan, kena belajar lah juga tentang kenderaan. Saya masuk Giat Mara. Giat Mara teknologi otomotif. Dia boleh dah cerita pasal flywheel, nak crank engine, nak troubleshooting, macam nak barang engine, boleh cerita, insyaAllah. Tapi nak cerita hal itu saya rasa minta maaf lah. Tapi bila guru saya, sama Hamid Zamzam rahimahullah, dia kata, entah lah macam apa, kena mengajar kita. Bisnes juga, atau kena mengajar. Dan kemudian seorang lagi guru saya, Ustaz Abu Bakar Kubang Semang, dia pun kata, antara mengaji, antara mengajar dengan bisnes, mana fardu ain? Saya kata mengajar ilmu fardu ain lah. Bisnes ni fardu kifayah. Fardu ain dengan fardu kifayah mana besar? Fardu ain besar. Jadi bila ada orang panggil mengajar, kita kena mengajar. Lepas tu fardu ain, nega fardu kifayah. Dia ilmu mengajar sampai lelah, fardu kifayah tak payah. Tak ada dah. Jadi malam tu orang panggil ceramah kuliah penuh. Jadi alhamdulillah, bukan kata saya orang alim pula dah. Saya dekat sama dengan tuan-tuan, saya pun main nak ceramah. Ceramah perdana, saya seria tengok tadi kata ceramah perdana. Yang akan sampaikan, tengok bina sana sini, saya ketak. Nampak macam dah waktu dekat sebelah kan, kalau di Kubang tu ada gambar banner Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Haslin Bollywood. Main pula sini, Ustaz Fatim Nur. Saya rasa seria lah juga saya pun. Bila dah jadi paper dengan banner apa semua, orang punya persepsi nampak Ustaz mana-mana ni kan. Jadi saya tak dapat datang sama dengan tuan-tuan. Cuma mari kita sama-sama pada malam ini betul-betul kita berhasrat berdoa kepada Allah supaya diberikan oleh Allah kefahaman, dan kefahaman itu dapat diteruskan dengan amalan, dan amalan itu dapat dikekalkan dengan penuh istiqamah, keikhlasan kepada Allah. Itu yang penting. Walaupun ilmu kita, mungkin kita boleh dapat banyak ilmu, tapi belum tentu semua itu dapat kita amalkan. Lebih baik kita dapat ilmu yang sedikit, tapi betul-betul kita faham dan kita dapat istiqamah dengan amalannya. Amalan yang sedikit lebih Allah cinta, lebih Allah suka berbanding dengan amalan yang banyak tapi tidak ada istiqamah. Itu yang kita kena jaga, tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, apa yang saya nak terangkan, apa yang kita nak kongsikan pada malam ini, saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan umat akhir zaman. Saya suka cerita tentang umat akhir zaman. Kerana apa? Kerana apabila saya baca kitab-kitab berkaitan dengan akhir zaman, termasuklah kitab yang saya mengaji dengan guru saya Ustaz Muhammad Zamzam rahimahullah, banyakkan hadis boleh kata sahih, kata sahih pun. Semua alamat-alamat tentang umat akhir zaman telah pun muncul pada zaman kita. Sehingga kan peristiwa-peristiwa yang mutaakhir ini, dengan berlakunya peperangan, sehingga ramai penduduk, orang ramai terpaksa menjadi pelarian, sebenarnya telah pun disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab riwayat Imam Muslim ada, Syurat Sa'ah pun ada, yang diriwayat oleh Ibnu Hajar pun ada. Buka 2-3 kitab yang ada kaitan tentang alamat-alamat kiamat yang terakhir ni, maka diceritakan kepada kita bagaimana keadaan umat Islam akhir zaman. Saya nak bacakan 2-3 perkara saja, kemudian kita nak tengok apa sikap kita. Nak tengok langsung. Sebab yang penting kalau kena nak baca hadis banyak, tuan-tuan puan-puan boleh cari lagi, dan banyak ustaz-ustaz yang juga mengupas benda-benda yang ini. Baik, saya nak bacakan beberapa hadis berkaitan dengan akhir zaman. Yang pertamanya ialah apa? Hadis yang popular. Hadis ini popular, saya ingat tuan-tuan pun tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. An Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma'idhin. Qala bal antum yawma'idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri 'uduwikum al-mahaba minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qail ya Rasulullah wa ma al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Talam ada makanan dalam tu, semua pakat lapak, pakat topak dalam tu, pakat kain seorang sikit. Kita bisa dengar hari ini. Ambil seorang sikit, ambil seorang sikit. Dan mereka ambil tu pun dalam keadaan mereka lapar, dalam keadaan tanpa menghiraukan makanan tu masih lagi tersisa ke tak tersisa ke tak. Mereka nak ambil, semua pakat ambil. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Pasal umat Islam sidikkah yang jadi macam tu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, umpama buih pada air, umpama buih di lautan, umpama buih pada air yang mana kita tengok buih ni ada air, ada buih, kemudian buih itu tak ada apa faedah. Ayam tu main ke tengah, dia pun pergi tengah. Ayam tu pergi ke tepi, dia pun pergi tepi. Ayam di hujung, dia pun di hujung. Tak ada faedah satu pun pada buih tersebut. Maka begitulah keadaan umat Islam akhir zaman. Karakter dia, watak dia ialah tak ada faedah. Diri dia tidak berfungsi. Kalau setengah kata tak mampu nak berperanan dalam masyarakat, tak mampu nak berperanan dalam komuniti tempat dia duduk. Bukan setakat nak beri sumbangan baik kepada orang ramai, nak bagi sumbangan baik kepada diri sendiri pun kadang-kadang tak mampu, tak sampai tahap macam tu. Tu yang kepakat kena kau habis semua. Lepas tu buatlah seminar, kenapakah tanah-tanah di kawasan tanah-tanah orang Melayu Pulau Pinang semakin berkurangan. Itu contoh seminarnya, Kenapakah orang Melayu ekonominya terpinggir dalam negara Malaysia yang banyak sumber bahan mentahnya? Kenapa ekonomi terpinggir? Daripada 100% ekonomi itu hanya tak 27% diperolehi oleh orang Islam. 30% pun tak sampai lagi. Sedangkan kita dah 50 tahun lebih lah merdeka. Kenapa jadi begitu? Ini dah apa? Semua yang kepunyaan orang Islam pakai ambil. Sahabat masuk 2-3 hari lepas dah pada raya Cina pada hari-hari cuti di ibu kota Kuala Lumpur dipenuhi, dibanjiri dengan bukan muka-muka orang tempatan, dibanjiri oleh orang-orang luar, orang asing. Main mana mereka ni? Cuti-cuti penuh. Kita pun jalan rasa air, main jalan pun dia rasa macam duduk kat Afrika lah. Afrika lah ni. Main kok belah sana air duduk kata tadi duduk Afrika, tadi duduk kat Nepal pula lah. Main genjak sana sikit, duduk kat Bangladesh pula. Main genjak depan sikit, duduk kat Vietnam pula tak. Padahal kita duduk kat Kuala Lumpur. Pasal apa? Keliling tu macam tu punya orang. Sampai kita rasa, ini betul duduk kat Malaysia, kat Kuala Lumpur ke kat mana ni? Kita sendiri rasa pelik. Begitu ramai orang luar. Itu satu contoh lah yang kita nak kaitkan. Apa contoh ada lagi berkaitan dengan orang Islam yang lemah dari sudut ekonominya,
orang Islam yang lemah dari sudut penguasaan, mungkin dalam bidang pendidikannya ataupun yang lain-lain. Tuan-tuan fikirkan. Jadi itu yang sahabatnya, pasal kami sikitkan, pasal umat Islam sikitkan, Nabi kata tak. Tapi apa banyak waktu tu, tapi banyak tak ada peranan. Banyak tapi sokong tak ada apa, Nabi kata. Tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Dan bukan setakat tu, bila dah jadi tak boleh nak berperanan, nak bagi sumbangan baik kepada diri sendiri pun tak mampu, Nabi kata, dan Allah Ta'ala akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Yang disebut dalam hadis tu, dia kata apa? وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَبَّةِ. Mahabbah tu, mahabbah ni kaya haibah, kehebatan. Orang tidak beriman, orang musyrik tengok orang beriman, orang Islam, tak rasa takut, tak rasa gemetar. Dia ni buat separuh ya. Kalau nak lepas daripada apa-apa masalah, kita boleh ke bawah, kita bawa timah. Orang kita masalah, tuan-tuan muslim-muslimat, maka bila musuh sudah tak gerun kepada umat Islam, maka ketika itu dia tak berkisah langsung, dia tidak ada rasa belas kasihan untuk menginjak-injak orang Islam. Dia tak kisah nak ambil tanpa hak, mencabul kepada orang Islam dengan sewenang-wenangnya tanpa ada sifat belas kasihan. Dalam Quran Allah dah sebut dan kata, ada dua golongan yang sangat bermusuh kepada kamu, dan ada satu golongan yang agak toleransi kepada kamu. Dua golongan yang paling kuat musuh ni, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, ialah apa? Pertamanya Al-Yahud, yang keduanya Al-Musyrik. Orang Yahudi dan orang musyrik. Yahudi satu jenis kelompok manusia, musyrik satu kelompok manusia yang syirik kepada Allah. Musyrik ni maknanya dia sembah lain daripada Allah, ataupun dia letak ada kuasa power yang sama dengan Allah. Maka dua golongan ni sangat keras tentang Islam. Yang agak toleransi dengan Islam ialah golongan Nasrani. Agak toleransi dengan Islam adalah golongan Nasrani. Tetapi tuan-tuan jangan tak tahu, Nasrani ni walaupun dalam dia nampak macam toleransi, tapi mereka juga ada perancangan untuk mengukuhkan kedudukan mereka di Malaysia. Di Shah Alam, Stesen Bopal, bangunan 6 tingkat, luasan berapa puluh hektar sedang dibina untuk menjadi gereja yang terbesar di Asia Tenggara. Letaknya di Shah Alam, gereja yang terbesar di Asia Tenggara. Bukan terletak di Singapura, bukan terletak di Indonesia, bukan terletak di Vietnam ataupun Thailand ataupun lain negara, terletak di Shah Alam, Malaysia. Gereja yang besar. Mula saya tengok gambar tu, ingatkan stadium bola. Oh, rupanya bukan, gereja yang besar. Jadi kita kena ingat ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sebut apa? Ayat ni popular, kita memang tahu dah kan. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara. Tak akan senang duduk, tak akan redha, tak akan senang hati orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehinggalah tattabi'a millatahum, kamu semua yang mengikut Nabi Muhammad SAW, orang Islam ni mengikut jejak langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka buat, kita terima, dan itu dia bersyukur. Tapi itu belum lagi. Kalau boleh sampai tahap masuk ikut ideologi mereka, masuk ikut sehingga habis apa yang dia buat, kita buat macam tu yang dia buatkan. Baik, maka kemudian Nabi SAW beritahu lagi, bila dah cabut
Sifat apa ni? Ketakutan dan musuh-musuh Islam. Dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahnu. Ini penyakit ni kita semua pakat tahu dah. Penyakit al-wahnu ni apa dia? Kita pun pakat tanya. Rupanya para sahabat pun tanya juga. Sahabat pun tak tahu betul tu. Seorang sahabat bertanya, apakah wahnu itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yang dimasukkan dengan al-wahnu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Seronok dengan kemewahan yang ada, seronok dengan kesedapan nikmat harta benda, dan juga kemewahan yang boleh dirasai pada abad terkini, sehingga menyebabkan mereka rasa dalam hati, kalau boleh aku tak mau mati lagi. Kalau ada peluang nak mati, memang tak mati. Kita pun sama juga. Tetapi orang Islam yang sebenarnya, dia bukan takut mati. Orang Islam yang sebenarnya ialah dia buat persiapan untuk kematiannya. Ada satu orang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, makasah, wahai Nabi Allah, bilakah berlakunya hari kiamat? Orang tanya pasal hari kiamat, pukul berapa jam, berapa bila nak jadi kiamat ni? Nabi tak jawab pun bila nak jadi kiamat. Tapi Nabi tanya dia satu soalan yang menjadi satu jawapan untuk kita fikir dan kita dalami, maknanya cukup mendalam kepada kita semua. Nabi tanya dia balik, apa yang kamu telah persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dia tanya bila nak berlaku kiamat. Nabi tanya dia balik, hang dah siapa nak jumpa kiamat tu? Kiamat memang akan jumpa, tapi hang tanya ni, hang dah bersiap ke? Apa persiapan hang? Maknanya kita perlu sentiasa memikirkan keadaan diri kita sekarang ni, supaya kita dapat berpersiapan. Jadi satu hadis ni saya ingat cukup untuk kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, apakah sikap yang perlu ada pada kita sebagai umat akhir zaman? Sehingga apa yang kita cerita berkaitan hadis memang dah ada. Nah, kita pakat tahu dah apa yang berlaku kepada umat Islam. Ini saya cerita lagi berkaitan dengan ekonomi kan. Yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Syria, yang berlaku di Afghanistan, Pakistan, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Mesir. Semua peristiwa-peristiwa yang berlaku itu menggambarkan kepada kita betapa musuh ni dia senang yang dia nak buat apa itu suka dia, tanpa dia mengambil kira apa kata kita sebagai tuan punya tanah, tanpa kira apa itu kata kita, dia akan buat ikut suka dia. Sehinggalah yang terbaru isu fitnah IS, Islamic State. Sebelum ni tak pernah dengar pun cerita Islamic State. Jamaah Ansar Sunnah ya ada, Harakatul Syam sampai semua ada. Tapi cerita pasal Islamic State tak ada. Tuk-tuk keluar dalam kenyataan pihak Amerika, ini satu gerombolan baru namanya Islamic State, Iraq and Syria. Tak pernah dengar kata mereka berpulang nama tu. Dan kemudian bila mau kita nampak hebat IS ni, Allah Ta'ala alam Islam, saya tak dapat maklumat yang lebih terperinci tentang IS ni. Cuma setelah beberapa perbincangan, saya tanya kawan-kawan yang rajin mengikuti secara dekat isu-isu yang di Iraq, di Syria apa semua ni, dia beritahu pada saya IS ni sebenarnya adalah permainan mereka. Dalamnya adalah CIA. Dalamnya adalah CIA. Allah alam sawab. Ini kawan saya ni thiqah lah orang dia, memang orang yang warang. Thiqah ni bukan golongan fasik lah. Jadi dia kata dia tunjuklah saya beberapa bukti-buktinya. Dan yang terbukti sekali, kita tengok dalam rakaman dia cucu api bakar orang. Adakah Nabi suruh kita bakar tawanan? Ada? Tak pernah ada dalam sejarah Nabi suruh kita bakar tawanan. Dan kalau ada hukuman sekalipun, hukuman dia adalah hukuman pancung, bukan hukuman kelak orang. Allah Ta'ala akan salam. Nampak sangat seolah macam
IS ni dia nak menunjukkan kepada dunia bahawa Islam kejam. Nak menunjukkan kepada dunia pejuang-pejuang Islam ni dia. Kalau hampa bagi mereka berkuasa, ni dia mereka buat kat hampa. Sehingga kan ramai orang bukan Islam takut. Dipanggil apa? Islamofobia. Ini satu perancangan jahat musuh-musuh Islam yang terkini. Satu idea baru dipanggil Islamofobia. Timbulkan ketakutan kepada orang ramai untuk mendekati Islam. Timbulkan ketakutan kepada masyarakat dunia terhadap kemunculan orang-orang berjanggut berjambang yang nak menegakkan Islam. Duk pegang kitab Quran. Hadza dusturuna, hadza dusturuna. Duk apa kata inilah perlembagaan kami. Quran tu perlembagaan kami. Maka dia berkata, hampa tengok kalau depa ni berkuasa, ni dia depa buat pada orang ramai, terutamanya kepada orang bukan Islam. Ni dia depa kelak onu pakar oni. Hampa nak bagi kepercayaan ke kepada orang orang berjanggut macam ni? Yang duk pegang Quran kata hadza dusturuna. Ini seolah-olah inilah mesej yang dia duk viralkan kepada seluruh dunia. Allah Ta'ala dan Isawak kemungkinan. Dan IS ni dalam satu peristiwa ketika mana berhampiran dengan antara Iraq dengan Syria, mereka sampai kepada satu pekan, satu daerah yang mana daerah itu dikontrol, dikuasai oleh mujahidin. Seorang ketua mujahidin yang warak, saya pun tak ingat nama dah. Nah, peristiwa ni mungkin tak tersebar, tapi diketahui oleh orang-orang yang rajin ikut dalam perkembangan mujahidin yang berjihad ni di Syria. Maka pemimpin mujahidin ni dia orang yang warak, yang betul-betul ikhlas berjuang kerana Allah. Maka bila gerombolan IS datang nak sampai tempat dia, dia kata, okay, dia hantar pesan, dia kata tak apa, kita negotiate. Hampa nak masuk tempat kami, hampa pun bawa Islam, kami pun Islam, mari kita negotiate. Kita buat perbincangan, apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat, kita bincang cara baik. IS kata okey, no problem. Dia pun hantarlah dia punya ketua dia satu tempat, dia kata jumpa sekian-sekian tempat. Maka ketua mujahidin ni nanti sampai ke tempat tersebut, dah sebagai nak bincang. So salah satu adab dia adalah semua senjata lepas. Semua senjata lepas, tinggal di luar, tak bawa senjata. Masuk dalam kemah tempat tersebut, apa yang berlaku? IS tangkap dia, dipedera dia, dipotong hidung dia, dipotong telinga dia, dan dibunuh, tembak mati. Sedangkan kawan ni datang atas kerana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita sama-sama berjuang untuk Islam, mai kita bincang. Ini tempat kami dah jaga elok dah, dah tersisih daripada kekuasaan Hafiz Bashar Assad. Kami pegang kontrol kau ni. Kalau hampa nak masuk boleh kita bincang. Mai kita bincang. Duduk bincang, kena tangkap dan kemudian dibunuh. Ini satu, dan benda ni tak tersebar sangat, sebagai satu petunjuk bahawa IS ni tidak membawa nuansa Islam, tidak membawa wadah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka lepas depan ni banyak lagi lakut apa benda yang dia nak tunjuk Allah Alam Bisawah. Ala kulihal, tuan-tuan, apakah yang terjadi kepada umat Islam? Maka daripada hadis yang nampaknya umat Islam akhir zaman, dia ada beberapa watak dan karakter. So watak ni yang kita kena jaga. Watak yang pertama ialah umat Islam berada dalam keadaan hanyut. Umat Islam akhir zaman dia berada dalam keadaan hanyut. Banyak hadis, saya tak mau baca semua hadis, takut dekat tu. Kalau tuan-tuan baca tu akan memang banyak hadis Nabi yang kata macam tu. Nabi tak kata dia hanyut, tapi apa yang menggambarkan keadaan umat Islam akhir zaman, maknanya kita boleh istilahkan sebagai orang yang hanyut. Hanyut ni macam mana? Hanyut ni mana dia tak berpegang kepada tali. Dia tidak ada pelampung keselamatan. Tak ada apa benda yang boleh tarik dia ke daratan. Itu maksud hanyut. Maknanya dia hidup tanpa ada prinsip. Dia hidup ikut keadaan. Dia hidup ikut situasi persekitaran dia. Bukannya dia hidup
mempengaruhi persekitaran, tetapi persekitaran yang mempengaruhi diri dia. Bukan dia yang membentuk kehidupan, tetapi kehidupan yang membentuk diri dia. Ini satu benda yang menyebabkan umat Islam jadi macam ni. Itu dia katakan kuih tu. Ayat tolak pergi tepi, dia pergi tepi. Ayat tolak pergi kanan, dia pergi kanan. Maknanya dia hanyut dalam kehidupan dia atas dunia. Oh Tuhan, kita kena kerja ni, kena kerja. Kosting, kita pun nak naik GST pula, apa benda nak naik lagi, Allah lah bisa. Maka kemudian kosting meningkat. Kena kerja lah. Kerja apa? Kerja saya dah lah kerja full time. Lepas tu habis kerja saya kena buat part time. Oh ada part time pula. Pasal apa? Nak tambah income. Habis part time saya buat overtime. Lepas tu saya pun tak dapat lah main masjid, nak main kuliah dengan ceramah. Pasal apa? Dah tak ada time. Habis dah full time kerja, buat part time, lepas tu overtime. Mana ada time? Tak ada time. Tuan-tuan. Jadi akhirnya apa jadi orang ni? Balik kerja, letih, tidur. Besok pagi dia kerja lagi. Balik kerja, letih, tidur. Besok pagi kerja lagi. Macam tu keadaannya. Waktu cuti pergi berjalan, habis cuti balik kerja lagi. Dengan duit tu dia belilah kehidupan, belilah apa-apa yang boleh menghiburkan dia supaya hilang tension daripada kerja tadi tu. Hilang tension apa? Beli TV besar, ada karaoke, ada astro, macam-macam rancangan. Betul ke bohong? Betul. Itu salah satu lah. Bagaimana dia mengisi waktu dia. Dia betul bohong. Dia tahu kena bohong semua. Tuan-tuan hanya. Lepas tu anak-anak dia pergi sekolah. Ni bagi duit, belajar elok. Bagi duit. Tak pun kadang-kadang letak tinggal duit. Duit ada atas meja tu, ambil. Anak balik sekolah, bagi duit nak pergi main kat luar. Jelti. Kemudian malam tengok TV. Tengok TV sama-sama. Tengok TV boleh berjemaah. Makan kan ada kadang berjemaah, kadang-kadang tak berjemaah. Sembahyang berjemaah tak ada masalah. Kemudian apa lagi? Bila anak ni tidak mendapat kasih, anak ni hidup sebenarnya tuan-tuan puan, bukan kerana duit. Anak-anak kita ni dia bukan nak duit sebenarnya. Anak-anak kita bukan nakkan kepada handphone, tablet. Yang sebenarnya anak-anak kita dia perlukan kasih sayang ibu bapa. Dia nak waktu dia nak pergi sekolah, mak bapak dia pegang, dia salam tangan mak bapak dia, cium tangan, kita peluk dia, kita sayang dia, kita bagi pesanan kepada dia. Anak, dia main ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Jumpa guru buat apa? Bagi salam. Dengan orang yang lebih dewasa kita buat apa? Kita hormat. Dengan orang lebih kecil kita buat apa? Kita sayang. Macam tu. Balik rumah buat apa? Ulang kaji pelajaran. Dia kata kerti. Hari-hari kita tanam macam tu. Habis waktu maghrib buat apa? Baca Quran. Bila orang azan buat apa? Sembahyang. Dia jawab. Kita tanya, dia jawab. Dia mau kita bagi perhatian kat dia. Dia mahukan perhatian. Dia bukannya nak duit. Dia bukannya nak tablet. Tu yang anak saya nak tablet pun nak beli. Pasal mak pak tak pernah bagi masa. Mak pak tak pernah bersembang dengan dia. Bapak dia dah sekolah boleh apa? Dia apa? Apa pun jadi kata kita tak. Tapi anak dia faham lah. Okey pak. Cikgu tak kata apa, okey ya. Dia beri ke mak. Tak bapak. Dia boleh duduk kedai kopi sembang dengan kawan lama-lama. Tapi nak duduk sembang dengan anak lama-lama minta maaf. Pun nak tengok muka anak. Anak tengok muka dia. Jadi, tapi kalau ada rancangan gusi boleh. Undertaker. Kita tengok rancangan bola, kita boleh bagi fokus. Tapi untuk kita bersembang dengan anak-anak tentang pelajaran, tentang akhlak, tentang akidah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, inilah perkara yang sedang terjadi dalam masyarakat umat akhir zaman. Kita hanya rasa masuk waktu tadi lah.
So tu dah. Kita berhenti koma ni kan. Kau boleh berhenti dah Pak. Betul lah. Kita ceramah perdana, ceramah perdana ni 2 jam, 1 jam setengah. Dah. Baik. Baik, perkara pertama tadi, umat akhir zaman dia hanyut. Yang kedua, bila dia hanyut, maka apa yang terjadi kepada dirinya, tuan-tuan dan puan, dia berada dalam keadaan lalai dan neka. Lalai dan neka. Dia tertipu. Dia dah hanyut. Mana dia hanyut ikut kehidupan. Dia tak mampu nak bentuk kehidupan, tapi kehidupan yang bentuk diri dia. Yang kedua, bila dah jadi macam tu, akhirnya dia jadi lalai, dia leka, dia huruf, dia tertipu dengan apa. Dia berasa apa yang ada keliling dia tu betul. Sehingga kan dia boleh kata, kita ni nak buat macam mana macam ni dah. Kita ni Muhammad Melayu yang tadi buat apa dah. Kita dah ketinggalan dah. Tidak, wujud sifat putus asa. Kita dah rasa seolah kita tak boleh nak buat apa. Sedangkan Nabi SAW datang membawa harapan kepada umat dunia bahawa yang tertindas akan kembali mendapatkan haknya. Orang yang dizalimi akan kembali mendapatkan keadilannya. Orang yang miskin akan mempunyai habuan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang kaya akan ada mempunyai bahagian daripada harta bendanya untuk kebahagiaan akhiratnya. Mana semua pihak ada harapan untuk hidup sejahtera, bahagia dengan datangnya Islam. Nabi membawa harapan. Maka apabila umat Islam berada dalam keadaan masalah, jangan kita dah kata dengan penuh rasa bangga, Islam dah teruk, tak macam aku okey lagi. Jangan kita kata begitu. Kalau kita kata macam tu, mana kita yang teruk, bukan orang lain yang teruk. Kita kena sentiasa usaha. Kita kena yakin kepada janji-janji Allah, janji-janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat Islam akhir zaman akan kembali memimpin kepimpinan dunia. Nabi dah bagi tahu dah. Banyak kita pun dah cerita bahawa permulaan akan berlaku al-fitnah. Fitnah bermula sejak kematian Sayyidina Umar bin Khattab. Umar Khattab dibunuh dalam masjid pada waktu subuh. Itu permulaan fitnah dalam kalangan umat Islam. Naik Sayyidina Umar Uthman bin Affan, berlaku juga pembunuhan dan fitnah. Kemudian Sayyidina Ali, itu juga berlaku pembunuhan. Dan benda itu berterusan sehinggalah satu ketika akan berlaku pula zaman As-Sarra. Kemudian akan berlaku pula Ruhaimah. Banyak step-step itu. Maka kita sekarang ni berlaku zaman penuh dengan fitnah dan huru hara. Maka jangan kita hilang panduan, jangan kita hilang pedoman, jangan kita tertipu dengan situasi semasa. Kita kena letak yakin bahawa Islam akan kembali gemilang akan muka. Keyakinan itu kena ada. Banyak yang Quran contoh. Dalam ni pun ada contoh bahawa akhirnya nanti sebelum kiamat, Nabi SAW berkata tidak akan berlaku kiamat selagi mana belum muncul satu orang daripada keturunan aku yang akan mengembalikan kepimpinan dunia, mengembalikan umat ini seperti mana yang berlaku pada zaman kenabian. Dunia akan kembali aman dengan penuh kegemilangan kepada umat Islam. Itu keyakinan kita. Bila kita tengok macam ni teruk apa semua, jangan hilang panduan, jangan hilang keyakinan, jangan putus asa. Kita kena tetap teguh berpegang dengan agama Allah dan tunaikan hak dan tanggungjawab kita semua. Itu yang kedua. Contoh sikit lagi. Yang ketiga, last kali tuan-tuan, bila dah umat ini hanyut, kemudian tertipu, dan yang ketiganya rapuh jati diri. Rapuh jati diri kita. Itu yang jadi macam kita hadis yang kita baca tadi tu. Rapuh jati diri. Nabi SAW beritahu, kata dalam satu hadis, kata apa? Paginya beriman, petangnya kufur. Petangnya beriman, pagi esoknya kufur. Mudah sangat berubah keadaan umat ini. Mudah sangat berubah imannya. Maka tuan-tuan menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa kita sentiasa ada agenda dalam hidup. Dalam buat tempoh 24 jam kena ada aktiviti untuk menguatkan iman. Kena ada. Tetapi perkara ini tak berlaku kepada semua umat Islam. Maka sebab itu umat Islam menjadi mudah bertukar
beriman pada waktu pagi, kufur pada waktu petang. Beriman waktu petang, kufur pagi esoknya. Sebab apa? Sebab dia tak bagi masa. Dia tidak bagi masa untuk agama. Dia tidak bagi masa untuk mendekatkan diri dengan Allah. Pasal apa? Macam cerita tadi, kalau sibuk dengan full time-nya, dengan part time-nya, dengan overtime-nya, sampai tak ada time untuk bersama dengan Allah, untuk menguatkan iman. Kita kena ada bagi masa. Ada dua masa yang Nabi sebut banyak kali dalam hadis, dan kita boleh buka lah kitab Riyadhus Shalihin, pada kitab Riyadhus Shalihin tu, Al-Azkar, yang Nabi pesan pada kita, baca doa khusus waktu pagi, baca doa khusus waktu petang, kan Nabi minta. Dan banyaklah doa tu, bukan satu, bukan dua, banyak. Tetapi berapa ramai di kalangan umat Islam yang ambil pot dengan benda ni, ambil pot faham, ambil endah, ambil peduli nak beramal dengan pesanan Nabi SAW. Pagi-pagi kena ada time kita berzikir pada Allah, petang-petang kena ada time kita berzikir dengan Allah. Tapi time ni orang kalut, pagi kalut pergi kerja, petang kalut balik rumah, itu letih. Jadi di mana macam mana kita nak buat? Tuan-tuan perempuan, macam mana kita boleh buatkan, tak boleh buatkan, kita kena buat juga. Tak larat, letih, tak dan, tak cukup masa. Tuan-tuan perempuan, jangan kita tertipu dengan diri kita sendiri. Bila kita letih, sebenarnya bukan kita letih, tapi otak kita letih. Berapa banyak doktor yang dah habaq kata, banyak penyakit tak perlu kepada ubat, tetapi dia boleh cure, rawat dengan menggunakan minda dia sendiri. Kalau kita letih, otak kita rasa penat, dia main signal ke otak, letih dia tu, letih ni, letih lesu, teruk ni, cuaca panas ni, ekstrim ni, letih ni, kita berhenti. Cuba kita terbalikkan, rasa letih, tak letih, aku okey ni, aku okey. Cuba buat, aku okey. Kita kata, aku tak ada masa, tak ada nada zikir, aku ada masa. Ayat Quran kita apa? Surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kita sempit masa, kita tak dan, banyak kerja, letih dan sebagainya, kan kita ada Allah, kenapa tak meminta kepada Allah, bagikan aku kekuatan untuk menginfakkan sedikit masa untuk aku beribadat dengan penuh ikhlas kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada aku untuk memberikan sedikit masa untuk aku berzikir direct kepadamu ya Allah. Pernahkah kita minta supaya Allah bagi kekuatan bagi kita? Ya Allah, bagi kekuatan badan aku petang-petang walaupun dah letih, tapi aku mampu untuk baca Quran, mampu untuk baca zikir-zikir yang Nabi ajak pada aku. Tuan-tuan, ini memerlukan kepada sikap kita, berbalik kepada sikap kita. Kalau kita kata, mana nak boleh, sampai bila tak boleh, mana nak dan, sampai bila kita tak dan, kita kena kata boleh. Malaysia boleh, Melayu boleh, kita boleh. Islam dah bagi pengajaran kepada kita, tidak ada benda yang tak boleh buat dalam dunia ni apabila kita bersama dengan kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan yang boleh menghalang kita apabila kita bersandar kepada kekuatan Allah. Tak ada siapa boleh kalahkan kita sekiranya kita bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu. Jadi kita kembali balik kepada Allah. Tuan-tuan, saya minta maaf mengambil masa tuan-tuan yang banyak dan sangat berharga. Jadi akan kesimpulan daripada apa yang disebutkan daripada awal sehingga sekarang ini, tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan ialah mengajak diri saya dan semua yang hadir untuk kita sama-sama mengembalikan balik jalan kita atas landasan yang lurus. Kembalikan balik. Kita kembali balik pada jalan yang lurus, dia bermula di sini tuan-tuan. Bermula di sini. Kalau kita ada dalam sini, dia kata, aku okey dah. Sampai bila kita tak mahu berhenti diri kita? Aku ni betul dah semua aku buat. Sampai bila kita tak akan perbaiki diri kita? Aku cukup dah ni. Sampai bila pun kita tak akan buat penambahbaikan dalam amalan-amalan kita. Tuan-tuan, semuanya berbalik kepada kita. Ya, kubur masing-masing. Tetapi kita ingat,
tanggungjawab hidup beragama bukan seorang, tapi tanggungjawab hidup beragama adalah secara berjamaah. Sebab itu kita datang solat berjamaah, pahalanya lebih 27 kali ganda berbanding kita sembahyang seorang-seorang. Nak habaq pada kita dengan cara yang mudah dan simple, bahawa hidup untuk kuatkan iman, untuk hidup sentiasa patuh kepada Allah, kena berjamaah. Kalau seorang-seorang, malu sikit. Malu sikit. Kalau kita hidup ramai-ramai dan bekerjasama untuk kebaikan, Allah Taala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasama dalam melakukan kebaikan dan juga ketakwaan, jangan bekerjasama melakukan keburukan dan juga pecah belah dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan semua yang hadir, kuatkan semangat kita pada malam ini dan sentiasa sematkan dalam hati kita untuk perbetul diri kita dari semasa ke semasa. Jangan ada rasa dah cukup dengan apa yang ada, dan kita kena cari lagi supaya kita menambahkan amalan dan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingin katakan dulu yang dari semuanya kepunyaan Allah. Apa yang salah silap saya sampai itu adalah ketelanjuran kata daripada lidah saya yang merupakan hasil daripada kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita boleh tamatkan dengan sama-sama kita baca doa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah anak kepada-Mu, ya Allah. Kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, dosa ibu bapa kami dan guru-guru yang telah mendidik kami, ya Allah, yang penuh keikhlasan kepada-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, peliharalah kami sebagai akhir zaman ini, ya Allah, daripada tertipu, daripada tersesat, daripada tergoda dengan golongan musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, berilah panduan dan pedoman kepada kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Engkau cenderungkanlah hati kami, ya Allah, untuk sentiasa mengikuti jalan yang lurus, ya Allah, jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.